Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ashabihi wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ala hadhihi niyyah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan anggota jawatan kuasa Masjid An-Naim, Taman Sri Setia, juga kepada pihak yang menjemput saya, Biro Muslimah, yang dimuliakan Al-Fadilah Kak Wan dan seterusnya, anggota jawatan kuasa Biro Muslimah Masjid An-Naim Taman Sri Setia, muslimin, muslimat, hadirin rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan segala syukur kehadrat Allah Ta'ala. Maka dengan izinnya dapat kita hadir ke rumah Allah, kita berada di masjid ini yang amat-amat selesa ini. Kita berniat i'tikaf dan mengimarahkan majlis ilmu Taman Syurga Raudatul Jannah. Dan alhamdulillah, pada pagi ini saya diberi kesempatan dijemput oleh tuan-tuan, puan-puan untuk sama-sama berbicara tentang satu tajuk yang biasanya kita baca pada bulan Rajab, dan hari ini mungkin hujung-hujung bulan Rajab, masih lagi tidak terlambat untuk kita bawakan satu perbicaraan yang amat-amat penting untuk kita hadam betul-betul, untuk kita faham sefahamnya, supaya kita benar-benar layak menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini diberi tajuk Al-Isra' wal Mi'raj. Dan seingat saya sudah datang di sini pada tajuk yang sama, Isra' Mi'raj. Anjuran pun Biro Muslimat juga pada tahun 2017. 5 tahun sudah. Ingat lagi tak? Ingat lagi nak tanya ni satu persatu ni, ingat lagi tak? Ke dah lupa? Dah, benda sama, lebih kurang sama lah. Tajuk sama, benda lebih kurang sama je ceritanya. Cumanya dari segi penghayatan, tak apa, tak kisah. Benda ni benda yang disebut tak semestinya bulan Rajab. Setiap masa, setiap ketika, setiap saat kita ingat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi ini kesempatan yang diberikan kita berbicara tentang Al-Isra' wal Mi'raj.
pasal apa beria nak sambut ni ha? Pasal apa beria nak datang ceramah ni ha? Kenapa kita duduk berkumpul tempat yang mulia, majlis yang mulia ini? Kerana Allah Ta'ala dan kerana menyatakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nak ambil pengajaran untuk amal pada diri kita ini, dan tidak lain tidak bukan mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu je, tak ada lain pada tu. Kerana nak redha Allah Ta'ala, nak mardatillah, bila Allah redha, Allah rahmat pada kita, dan sebesar-besar rahmat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, adik-adik, semua ada kot. Yang pangkat ibu pun ada, pangkat kakak pun ada, pangkat adik pun ada, insya-Allah. Pada pagi ini saya nak berbicara ringkas sahaja, iaitu boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan 5 hikmah dan pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. 5 ni tak banyak lah. Sebenarnya banyak, 10 pun boleh, dalam kitab pun 20. Berpuluh-puluh pengajaran dalam kitab. Cuma saya nak ambil hak munasabah lah. Nak sebut 20 mungkin tak sempat masa. Nak sebut 10 pun mungkin panjang sangat. Kita ambil 5 yang paling penting, 5 hikmah pengajaran yang paling penting. Dan insya-Allah 5 ni setiap isi, setiap poinnya 1 jam. 5 jam. Boleh tak? Boleh ke tak boleh ni? Koma boleh lah, aku yang tak boleh. Sebab aku bercakap. Koma mendengar. Mendengar boleh saja tak? Tunggu rahu je lah. Saya ambil 5 aja. Sebab ini yang paling penting. Daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, jangan dibuat sebagai budaya, adat. Rajab je Isra' Mi'raj, Rajab je Isra' Mi'raj, adat budaya. Na'udzubillah, takut tak dapat pahala. Suka-suka je ustaz, masjid lain buat, kita pun buat juga. Taman tu buat, taman kita pun buat juga. Peringkat sekolah pun buat, takkan peringkat masjid tak buat. Suka-suka je, jangan. Melainkan ada matlamat kita. Itu nak faham sungguh-sungguh, ambil pengajaran peristiwa agung ini supaya kita benar-benar layak menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hak ni hak paling penting, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memulakan ayat yang saya baca tadi. Saya dah baca tadi sebagai mukadimahnya, dan lepas ni saya akan baca lagi sekali. Yang pertamanya ialah kena letak nombor 1. Tak boleh letak nombor 2, nombor 3, nombor 4. Inilah nombor atas sekali, nombor 1. Peristiwa Isra' Mi'raj yang pertama ialah keyakinan dan keimanan kepada kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak ni hak nombor 1. Kita baca Isra' Mi'raj, bukan soal Nabi berjalan naik ke langit, bukan soal Jibril malaikat iringi Nabi, bukan soal Buraq kenderaan yang ditunggangi Nabi, bukan soal peristiwa yang Nabi tengok, tetapi hak nombor 1 sekali ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana Allah? Hati kita. Mana Allah di hati kita? Letak nombor 1, yakin kepada Allah, kudrat Allah, iradat Allah, yakin sungguh-sungguh, iman sungguh-sungguh, maka istiqamah keyakinan kepada Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Kenapa ustaz cakap macam tu? Sebab itu yang diajar kepada kita. Apabila Allah memulakan daripada surah Al-Isra', tuan-tuan, bila kita berbicara tentang Al-Isra', saya nak ambil 2 surah. Juzuk 15. Buka juzuk 15. Juzuk 15 bermula dengan surah Al-Isra'. Tak percaya, buka Quran. Tak apalah, mungkin tak ada Quran kan, susah payah nak ambil Quran pula, balik rumah kakak lah. Nanti ada masa buka Quran, cari juzuk 15. Surah pertama, juzuk 15 bermula dengan apa? Surah Al-Isra'. Ayat pertamanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat pertama dalam surah Al-Isra', cerita Isra' lah, nama pun Al-Isra'. Kenapa saya katakan tadi iman dan yakin kepada Allah? Pengajaran pertamanya ialah apabila Allah mulakan kisah ini dengan subhanalladzi.
Subhanalladzi tu apa benda kita panggil makcik? Subhanalladzi tu kita panggil apa kakak-kakak sekalian? Subhanalladzi kita panggil tasbih. Apa makna tasbih? Menyucikan Allah, memuji-muji Allah daripada segala benda kurang, benda cacat, benda tak layak pada dia. Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan. Tu muqaddimah ayat ini dimulakan dengan tasbih. Allah memuji dirinya sendiri, dan kita baca pun kita puji Allah. Mana yakin, iman sungguh-sungguh, percaya tanpa ragu, tanpa syak, tanpa zan, tanpa waham, yakin secara jazam 100% Allah punya kuasa amat hebat. Sebab benda ni benda pelik. Apa tak kepeliknya naik ke langit? Tak, dalam satu malam, perjalanan jauh, pada zaman tak ada kapal terbang, pada zaman tak ada kereta api, berlaku pada lepas waktu isyak, patah balik pun sebelum subuh, kejap je, walhal perjalanan jauh. Pelik, ya pelik. Sebab tu dinamakan sebagai mukjizat. Isra' Mi'raj ni mukjizat. Apa makna mukjizat? Benda-benda pelik yang berlaku kepada Rasul dan Nabi yang luar biasa. Pelik ni berlawan dengan adat. Adat kata tak munasabah lah. Tu bahasa kampung mudah-mudah. Tak munasabah. Adat kata tak logik lah. Tu adat yang kata. Tetapi apabila dimulakan dengan subhanalladzi, maha suci Allah, maha kuasa Allah, dengan kuasa Allah, apa nak pelik? Kerana dengan iradat dan qudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kata subhanallah. Sebab tu diajar kepada kita, kalau kita tengok satu benda pelik yang mengkagumkan, benda pelik yang menakjubkan, maka kita kata apa? Subhanallah. Kadang kita orang Melayu ni tak berapa betul. Nampak benda pelik dia kata apa? Masya Allah. Boleh juga dah. Tapi tak parking tak berapa kena lah. Masya Allah tu lebih kepada nikmat. Yalah nikmat alhamdulillah juga. Dalam Quran sebut, dalam Quran kata, laula idza khalta jannataka qulta masya Allah. Orang ada kebun luas. Allah cerita dalam surah Al-Kahfi, ada seorang lelaki, dia dapat kebun luas. Luasnya kebun dia, ada kurma, ada anggur, ada sungai mengalir. Nikmat kebun yang luas tu nikmat. Maka diajar, sebutlah Masya Allah ketika mana masuk kebun luas tu. Ataupun apa saja nikmat, rumah besar. Mungkin orang Taman Seristia ni katanya dema kata kaya-kaya, banglo besar-besar, kereta mewah-mewah. Maka masuk ke dalam rumah tu, rumah besar, rumah banglo besar, kereta tu, sebutlah Masya Allah, boleh pahala. Tabarakallah, tambah lagi kat belakang tu lah. Tapi dalam Quran sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Dalam surah Al-Kahfi tu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Itu apabila kita menikmati nikmat yang besar. Rumah besar, pergi dekat kebun sawit ke apa, ke luahnya tanah aku. Tapi kalau benda pelik, benda yang menakjubkan, peristiwa Isra' Mi'raj ni benda pelik. Tengok ke langit, kita rasa pelik. Baru ni kan ada orang duk viral dalam Facebook, dalam WhatsApp, viral di Penang ke mana. Ada alif lam lam ha ke awan tu. Awan tu berbentuk alif lam lam ha. Sebenarnya awan tu sendiri pun tak payah bentuk alif lam lam ha. Awan kita dah tengok hari-hari tak bentuk alif lam lam ha pun kita kata apa? Subhanallah, pahala juga. Sebab ia tetap benda yang menakjubkan. Kita tak mampu buat. Kerajaan Rusia, kerajaan Amerika, kerajaan Perak, kerajaan Malaysia tak mampu nak buat awan sebegitu indah, sebegitu canggih, sebegitu lengkap, sempurna. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah sebut dalam Quran surah Al-Mulku. Kamu tengoklah pada kejadian Allah, tak ada cacat celanya. Maka kejadian Allah ni benda menakjubkan. Kita kata apa? Subhanallah. Sebagaimana ayat surah Al-Isra' bermula dengan Subhanalladzi. Makna benda ni benda pelik. Mukjizat yang kedua. Mukjizat yang kedua, mukjizat yang paling besar. Mukjizat Nabi ni banyak. Ada yang besar, ada paling besar, ada yang kecil.
Hak paling besar apa dia? Al-Quran. Sebab dia kekal sampai kiamat. Hak tu hak paling besar nombor satu. Yang kedua, hak ni hak kita nak baca. Yang kedua, tajuk kita pagi ni. Itulah mukjizat yang kedua terbesar, Al-Isra' wal Mi'raj. Benda pelik berlaku pada Nabi. Sebab tu Allah mulakan dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sebelum saya pergi ke nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, kita ada 5 poin. Nombor 1 ni syarah panjang, tak apa saya ringkaskan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah ini, dimulakan dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah, maknanya kita kena yakin benda ni benda berlaku sungguh. Sebab tu kata Al-Imam Tahawi rahimahullah, ulama besar dalam bidang akidah. Orang mengaji akidah dia akan kenal siapa dia? Imam Tahawi, ulama agung dalam bidang akidah, pengajian tauhid, pengajian akidah. Dia kata apa? Dia kata siapa-siapa yang ingkar, siapa-siapa hok ragu-ragu, ingkar, tak percaya, dia kata mana ada Isra' Mi'raj, bohong lah, dongeng semua tu. Naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, jumpa Allah, berjalan ke Palestin, sampai ke Palestin, karu tu. Dia boleh jadi kafir, waliyadzubillah. Dia boleh jadi kafir. Orang Perak kata kafir, betul. Ada orang anak jati Perak. Nah, orang Kelantan, saya orang Kelantan. Orang Kelantan kata kafir. Kafir ni macam lembut je tak. Orang Perak kasar sikit, kafir. Ambil. Kasar. Dia jadi kafir. Kafir kerana apa kafir? Dia ingkar. Dia kata tak dah. Ya, aku percaya Nabi Muhammad tu memang Nabi, tapi nak naik ke langit peristiwa ni karut, dia jadi kafir. Wal'iyadzubillah, murtad. Dia kena mengucap balik. Tetapi kalau orang persoal dari segi tarikh, dari segi bila berlaku tu tak apa. Sebab benda tu tak sahih. Biasanya kita pegang pandangan berlaku bila Isra' Mi'raj ni. Hak paling masyhur, kita ambil hak paling masyhur, 27 Rajab tahun 10 apa? Jangan sebut hijrah. Saya cikgu sekolah rendah. Bila saya ceramah dekat budak-budak sekolah rendah ni, bila kita kata 27 Rajab tahun 10 hijrah, mana ada Nabi tak hijrah lagi. Dah, tahun hijrah ni selepas Nabi berhijrah. Yang ni Nabi tak hijrah lagi. Kata ulama, berlaku pada tahun 27 Rajab 10 kenabian. Tu baru betul. Dia panggil bi'athah. Dalam kita Arab sebut bi'athah, kebangkitan. Tahun ke-10 kenabian, mana Nabi jadi Rasul umur 40. Maka peristiwa ini berlaku lebih kurang umur Nabi 50 tahun ke-10 kenabian. Tahun pertama jadi Nabi, tahun kedua jadi Nabi, tahun ketiga jadi Nabi, tahun ke-10 jadi Nabi. Berlakulah benda yang amat menakjubkan ini. Tapi tu tak qat'i. Benda tak qat'i tak apalah. Sebab ada pandangan lain kata berlaku pada bulan Muharram. Ada ulama kata berlaku bulan Rabiul Awal. Ada ulama kata berlaku pada tahun pertama kenabian. Ada ulama kata berlaku tahun kelima kenabian. Tak apa, itu tak penting. Tak apalah nak ambil pandangan mana pun. Cuma kita ambil yang paling masyhur, yang paling popular, 27 Rajab. Berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Siapa-siapa tak percaya hak tu tak apa, sebab tu tarikh je pun. Tak percaya hak tu tak apa. Tapi jangan kamu ingkar pada kebenaran yang berlaku. Nabi berisra' dan Nabi bermi'raj. Bila ingkar juga Isra' Mi'raj, dia jadi kafir. Ingkar tarikh tak apa, itu kajian sejarah. Jadi bila dibahaskan tentang Subhanallah, ini panjang cerita tuan-tuan, puan-puan, akak-akak, mak-mak, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Apabila Allah Ta'ala buat satu program untuk apa? Apa tujuan Isra' Mi'raj kepada Rasulullah SAW? Kepada kita banyaklah. Untuk ambil pengajaran, untuk tambah keimanan, untuk mantapkan akidah, untuk kita. Tapi untuk Nabi SAW, ulama kata peristiwa ini sebagai tasliyah. Apa makna tasliyah? Arab kata tasliyah. Saya boleh terjemah mudah-mudah, motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Motivasi ke Nabi. Ya, motivasi ke Nabi.
hiburan untuk Nabi, menyejukkan hati Nabi, menghiburkan, menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa, Ustaz? Kenapa nak dihiburkan Nabi ini? Kenapa nak dimotivasikan Nabi ini? Kenapa nak ditenangkan hati Nabi ini? Kerana peristiwa ini berlaku selepas tahun duka cita. Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menempuh berbagai ujian pada tahun duka cita, Amul Hazni. Orang Arab kata Amul Hazni, tahun duka cita, tahun bersedih. Pasal apa, Ustaz? 4 peristiwa besar. Hak ni kena faham sebelum nak pergi nombor 2, nombor 3 ni. Hak ni kena faham. Kenapa Allah nak panggil Nabi berjalan daripada Mekah ke Palestin, daripada Palestin naik ke langit ke-7, kemuncaknya Sidratul Muntaha. Kenapa? Sebab Nabi tengah duka cita. Amul Hazni, tahun kesedihan. 4 perkara berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut secara ringkas 4 perkara. Yang pertama, meninggalnya orang-orang kuat di belakang Nabi, tulang belakang Nabi. 2 orang. Yang pertama siapa dia? Yang pertama meninggalnya Abu Talib. Yang kedua wafat, kita kata wafat. Yang kedua wafatnya Sayyidatina Khadijah. Abu Talib dan Khadijah meninggal. Siapa meninggal dulu? Abu Talib ke Khadijah? Macam filem Ramli pula. Do ke Minah mati dulu? Tak apalah, itu pun kajian sejarah. Tapi kita ambil pandangan Abu Talib meninggal terlebih dahulu. Siapa Abu Talib ni? Pak saudara Nabi, tahulah. Siapa dia ni? Dia ni bangsawan terhormat. Orang Mekah dulu cukup hormat kepada Abu Talib. Kalau saya orang Kelantan, orang Kelantan kata apa? Orang debe. Kamu orang Perak faham tak orang debe? Orang kedebe. Kalau kat Mekah zaman tu sebut je Abu Talib, memang respect. Dia orang kedebe. Orang Kelantan kata orang kedebe. Orang kedebe ni apa orang Perak ni? Abalong kawasan lah. Abalong kawasan. Sebut je Abu Talib, memang respect. Ya, betul, dia tidak beriman. Walaupun ada sebahagian kecil pandangan mengatakan Abu Talib mati dalam iman. Itu pandangan kita kata, sebab banyak pandangan yang mengatakan dia mati musyrik. Saya sendiri pun banyak duk kuliah, saya ambil pandangan Abu Talib mati dalam musyrik. Tapi ada ulama sebagaimana contoh Imam Abu Zahra mengatakan Abu Talib, pak saudara Nabi ni mati dalam Islam. Dia sempat mengucap, dia sempat masuk Islam. Tak apalah, tu cerita lain. Abu Talib mati dalam musyrik ke, mati dalam Islam ke, kita serah pada Allah Ta'ala. Yang penting kita ni, yang belum mati ni, tak mati dalam Islam, kena bermujahadah, nak mati kita dalam keadaan Islam. Jadi Abu Talib ni meninggal. Abu Talib ni orang kedebeh. Tapi dalam keadaan dia tak Islam pun, dia tetap sayang kepada anak saudara dia. Anak saudara aku nak berdakwah lah. Dia tak kacau. Bukan macam seorang lagi bapak saudara. Yang seorang lagi bapak saudara juga, siapa dia? Abu Lahab. Ni memang celaka. Ni memang kafir lah. Tabbat yada abi lahab wa tab, sayasla naran. Kan Allah kata memang neraka lah ni. Sayasla naran. Dah lah tak beriman, dikacaunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Talib, walaupun kita ambil pandangan dia tak beriman, matinya musyrik, tapi dia tak kacau. Sebab tu orang Mekah nak lawan Nabi pun dia segan. Lawan memang lawan, tak beriman memang tak beriman. Orang macam Abu Jahal, orang macam Umayyah bin Khalaf, orang macam Akhnas bin Syuraik, itu nama-nama tokoh musyrikin yang memang jahat lah kita kata, hak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringkat awal pun Umar Al-Khattab, Umar sendiri peringkat awalnya lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beriman lah. Sebelum Umar masuk Islam. Sebelum Umar masuk Islam, dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi lawan pun tak berapa nak beria. Sebab apa? Abu Talib ada tu. Tak berani nak buat lebih-lebih. Nak berdajar Nabi pun, nak seksa Nabi, nak torture Nabi, Abu Talib ada. Membela anak saudara dia. Itu yang pertama. Tiba-tiba mati Abu Talib. Maka hilanglah tulang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita baca cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi amat-amat teruji. Dia apa? Diletaknya najis atas
leher Nabi ketika bersujud. Lepas tu peristiwa ni berlaku lepas Abu Talib mati. Masa Abu Talib ada tak berani nak buat lebih-lebih kurang ajar macam tu. Dah dicaci maki, dihina keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletaknya najis, dihalaunya macam-macam lepas pada Abu Talib meninggal. Mari pula ujian yang kedua, peristiwa kedua, wafatnya Khadijah binti Khuwailid, Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kata isteri yang paling Nabi sayang. Kan Aisyah, ada cerita Aisyah cemburu kan? Aisyah cukup cemburu, wahai suamiku, pasal apa dia sebut nama Kak Jah tu, contohlah. Ada ke nama Kak Jah sini? Contoh. Aisyah kan perempuan muda, biasalah cemburu tu. Abang dah, ya Rasulullah, udah-udahlah tu, Kak Jah lama dah tak adanya. Nabi jawab apa? Nabi jawab, dia amat istimewa dalam hidupku. Ketika orang hina aku cari dia. Ketika kaumku menghinaku, menghalauku, dia memujuk aku. Dan daripada dialah lahirnya zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi ada berapa? Anak Nabi ada 7 kan? Kan 6 daripada 7 tu lahir melalui Khadijah. Istimewanya Nabi. Istimewanya Khadijah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi balik ke rumah letih berdakwah, sakit telinga lagi, sakit hati lagi, orang duk kutuk maki hamun lagi, telinga sakit lagi, hati sakit lagi. Bila balik ke rumah tenang je. Ada siapa? Ada Khadijah. Cari peha Khadijah, cari pangkuan Khadijah untuk duduk atas riba. Nak tanya akak-akak, suami-suami pernah buat macam tu ke? Tak pernah buat, rugi ya. Balik sekarang panggil abang, mari duduk sini. Sunnah tu. Sunnah. Duduk atas riba isteri. Kepala suami ni duduk atas peha isteri. Sunnah. Tiba-tiba tak ada dah ni. Wafat dah Khadijah. Ada orang tanya, Ustaz, kan Nabi kahwin ramai. Kan Nabi kahwin ramai, pelik apanya satu wafat ada lagi? Jawabnya tak. Masa ni Nabi tak kahwin lagi. Sebab Nabi hanya berpoligami selepas kewafatan yang pertama. Ni orang perempuan cukup tahu ni. Betul tak? Orang betul ngangguk ya tu. Ni fakta ni memang cukup tahu. Khabar dekat abang, saya ada lagi bang. Saya lagi. Abang nak pasang satu, saya lagi bang. Tapi itu berlaku dalam sirah Nabi, sejarah hidup Nabi. Wafat Khadijah barulah, maknanya ketika mana Nabi bermonogami. Apa makna bermonogami? Seorang-seorang tu je lah, tak ada lain di hati Nabi. Khadijah Khuwailid. Lepas Khadijah wafat, barulah Saudahnya, Aisyahnya, Juwairiyahnya, Hafsahnya, Zainabnya, Maryahnya, ramai. Tu lepas wafatnya yang pertama. Bila wafatnya Khadijah, dua peristiwa. Sedih. Tulang belakang tak ada kekuatan. Sebab Nabi pun manusia biasa, ada sedihnya, ada duka citanya. Maka Nabi perlu dihiburkan, Nabi perlu dimotivasikan. Yang ketiga peristiwa apa? Peristiwa pemulawan. Saya boleh guna kata orang putih lah, boykot. Musyrikin Mekah boykot umat Islam ketika tu. Nak makan pun susah, nak beli kurma pun tak ada siapa nak jual. Mau ikut Muhammad aku kenal ni, ini dah ikut Muhammad ni, beriman Muhammad, jangan. Orang hok jual kurma tu, kalau dia tu ni pergi ke Muhammad ni, jangan beli barang dia, jangan beli anggur dia, jangan beli gandum dia, jangan jual, jangan beli. Maka diboikot umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Nabi. Siapa pun kerja musyrikin Mekah, laknatullah. Diuji sampai tarikh tu, sehingga ada disebut dalam kitab sirah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat Nabi yang berjuang Islam ni, sampai dia boleh makan, tak ada nak makan apa, tak ada siapa nak jual, nak beli apa, duit pun tak ada, meniaga tak untung, tak ada siapa, pemulawan. Maka dimakannya apa dalam kitab sirah sebut, makannya kulit kayu kering. Subhanallah. Makan kulit kayu kering. Kulit kayu tu, pokok-pokok kayu yang kering tu, dia ada kulit. Hak tu ada hak tu lah.
Tara tu sahabat dulu berjuang Islam. Kita hari ni nak tanya orang Taman Selestia pernah makan kulit kayu kering? Ikan kering biasa, sedap. Ikan kering kulit kayu manis letak dalam gulai tu. Tapi letak je ada makan ke? Ada telan ke? Dah kita kata. Tapi itulah orang-orang Arab dulu, bukan orang Arab, kita kata sahabat-sahabat salafus soleh berjuang Islam. Susahnya. Sebab tu tahun duka cita 3. Yang keempat, apa peristiwa keempat yang membuatkan Nabi bersedih, berduka cita, sehingga Allah memotivasikan Nabi, menghiburkan Nabi dengan Isra Mi'raj? Ingat lagi tak peristiwa hijrah ke Taif? Bukan hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah belum lagi. Ini belum hijrah ni. Hijrah ke Taif. Sebab di Mekah ni memang tentangan cukup sengit. Penyiksaan amat-amat tinggi. Penyiksaan amat-amat dahsyat. Maka Nabi ambil keputusan, jom kita hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif. Ingatkan orang Taif ni berjuruh lah sikit. Tahu berjuruh? Orang kata berjuruh ni baik tak? Ingatkan berjuruh lah. Ingatkan boleh terima lah. Rupa-rupanya samir je. Lagi teruk. Pergi ke Taif dengan Zaid, ada dalam riwayat dengan Zaid bin Harithah, kalau tak silap saya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ketuk pintu ke pintu, sebagaimana sahabat-sahabat kita orang tabligh tu buat kan. Kadang-kadang petang-petang dia datang ke rumah tu, lebih kurang itulah dakwahnya. Rumah ke rumah, pintu ke pintu. Tapi apa reaksi respon orang Taif? Taif ni jauh. Siapa-siapa pergi Mekah, kalau umrah ziarah kan, pergi umrah ke Mekah, dia ada package pergi ke Taif, bukan dekat. Tambah zaman Nabi, zaman tak ada bas, tak ada kereta, tak ada kapal terbang, tak ada kereta api, jauh, perjalanan jauh, boleh jamak qasar, 2 marhalah lebih. Tetapi orang Taif menghalau Nabi, caci maki hamu Nabi, dibalingnya dengan batu, dibalingnya dengan kayu. Tak cukup dengan orang tua, dikerahnya budak-budak pun dikerah-kerah, menghina-hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi balik sedih. 2 tahun duka cita. Nabi doakan, ya Allah, kan ada cerita tu panjang. Nabi duduk rehat dalam satu di kawasan apa dia panggil, macam kita ni pondok macam tu. Berhenti duduk mengadu, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah, aku mengadu, ya Allah, lemahnya aku. Lemahnya aku, ya Allah. Sehingga malaikat mari pujuk Nabi. Malaikat penjaga 2 bukit tu pujuk, ya Rasulullah, wahai Muhammad, munak dah aku ni angkat bukit, hentam penduduk Taif. Nah dah Muhammad. Malaikat offer. Malaikat kalau dia berjanji dia buat, bukan macam kita. Nah, kita manusia ni kadang-kadang berjanji tipu. Malaikat tak. Malaikat dia tak reti buat dosa. Dia kata, wahai Muhammad, kalau menaklah bukit ni aku angkat, aku timpa, hancurlah, binasalah orang Taif. Nak ke tak nak? Jadi kalau kita lah orang buat jahat kita, beres, lama dah aku duduk berumah, betul tak? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lah, beres, lama nak tolong aku, lama dah sakit hati ke menantang tu. Kalau kita, tapi Nabi dah akhlak Nabi. Nabi doa lagi, tak payahlah malaikat, tak apa, aku doakan semoga daripada anak-anak, cucu, cicit, benih-benih mereka inilah akan masuk Islam dan memperjuangkan Islam. Berkat doa Nabi, lepas pada tu ramai berduyun-duyun masuk Islam, termasuk di Taif sampai ke hari ini. Tu Nabi. Bukan dia nak balas jahat dengan jahat. Dia ajar kepada kita balas baik dengan baik, itu biasa kan? Baik, kalau orang buat baik, kita balas baik, biasa. Jiran sebelah bagi bubur kacang, kita balas apa? Bubur kacang juga baik, dia balas dengan baik. Ada. Dan juga kalau jahat balas jahat, itu biasa. Orang jahat dia balas jahat, itu dendam biasa. Tapi yang luar biasa, jahat dibalas dengan baik. Subhanallah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahatnya Taif tu, dihinanya Nabi, dibalingnya dengan batu, dengan kayu,
dicaci maki Nabi, dihalangnya Nabi sampai Nabi cedera berdarah. Dalam riwayat menyebut, tapi Nabi balas dengan baik. Doa Allahumma ya Allah, moga-moga nanti adalah dapat hidayah, akan tersebarlah Islam di Taif. Saya teringat peristiwa Hamka, seorang ulama besar, ulama Indonesia. Kebetulan saya ada kuliah kitab tafsir Hamka di Taman Intan Mas, di mana lagi di Sungai Manik. Tafsir Hamka kata, ketika beliau di penjara, baca kisah Hamka. Hamka pernah dipenjara pada zaman Soekarno merentah, sehingga Hamka ni pun rasa down, mentally down. Orang putih kata, memang Allah, aku dipenjara, apa salah aku? Lalu dia pun membaca buku tasawuf moden, buku dia tulis sendiri. Lalu dia kata, Hamka sedang menasihati Hamka. Itu lebihnya orang ulama dulu, dia tulis kitab kan. Dia tulis kitab ketika dia down, sehingga dia hilang motivasi, putus asa dah nak berdakwah. Dia pun teringat, oh aku tulis kitab, aku sendiri tulis kitab, pasal apa aku tak amal? Maka dia berbuka kitab dia dalam penjara. Buku tasawuf moden tu lah, biasa ada kat kedai Intan Syah pun kalau nak beli boleh. Tasawuf moden, tulisan Hamka, dia pun baca. Hamka sedang menasihati Hamka, kata dia. Hamka hok tulis, Hamka hok baca. Nah ceritanya, lepas pada di penjara, dia bebas, Soekarno meninggal. Soekarno hok penjarakan dia tu lah, hok sumbak dia dalam penjara. Bila Soekarno meninggal, siapa yang solat jenazah Soekarno? Siapa yang solat jenazah Soekarno? Dialah Hamka. Kita kata, menatang ni mu sombak aku dalam penjara, aku nak kencing kuburmu, betul tak? Kalau kita lah. Tapi ulama tak, dia mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ulama mewarisi perangai Nabi. Yang orang buat jahat, kita balas dengan baik. Mu sombak aku dalam penjara, tak apalah, Allah akan hukummu, tapi dah mu mati, aku sembahyang. Itu akhlak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada Taif dengan penuh duka cita. Cerita tu panjanglah, duduk mengengki, mengadu pada Allah, sehingga ada seorang lelaki datang bawa anggur pada Nabi. Kesian, dia tak kenal Nabi. Dia kata, siapa pulak ni? Orang mana pulak ni? Tak pernah nengoknya aku. Duduk bersedih tak? Bawa anggur. Nabi pun ambil anggur, Nabi baca bismillah. Lepas tu ulama kata, doa makan apa dia? Doa makan apa dia? Allahumma barik lana. Aku dah agak dah, memang itu jawapan dia. Yang tu tak ada dalam hadis. Hadis ada dhaif. Ambil yang sahih. Tak apa, tak salah pun, bacalah, tak ada masalah. Cuma jangan lupa bismillah. Kalau anak murid saya ngajar darjah 1, saya dah pindah ke Teluk Birah, SK Teluk Birah. Dulu saya SK Kampung Bahagia, lepas tu sekolah Langkap. Masa Kampung Bahagia ngajar darjah 6, masa kat Langkap ngajar darjah 4. Pergi Teluk Birah, darjah 1 dibagi aku. Tak, cuba budak-budak tak apalah, tebak lain. Pergi ke Teluk Birah, ngajar darjah 1, doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lepas tu makan nasi lemak. Kalau makcik-makcik baca Allahumma barik macam tu, sebiji macam budak darjah 1. Habis tu, ustaz tak boleh ke? Boleh, tapi bismillahnya mana yang sahih? Budak-budak dia nak makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, makan bismillah tak ada pun. Budak-budak tak apalah, aku tak marah. Ni yang mak budak ni aku nak marah lah ni. Engkau gurau aja. Jadi baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dalam hadis tersebut bismillah aja. Bismillah. Dapat pahala, hadis sahih. Allahumma barik lana, hadis tak sahih, tapi tak apalah, nak baca pun baca, tak ada masalah. Maka Nabi baca bismillah, makan buah anggur. Adas, laki tu nama Adas. Anda tengok, baca bismillah, aku tak pernah dengar, sebab dia belum Islam. Waktu cerita tu panjang lah, sehinggalah Nabi pun balik dalam keadaan sedih. Lepas pada itulah cukup 4 peristiwa. Apa tadi? Kematian Abu Talib, pak saudara Nabi, tulang belakang Nabi. Kematian kekasih hati Nabi, isteri Nabi Khadijah, 2. Yang ketiga, pemulawan orang Mekah membuatkan Nabi, bukan setakat Nabi, sahabat-sahabat ketika itu cukup berduka cita. Dan yang keempat, peristiwa hijrah ke Taif, yang mana orang Taif menghalau Nabi. Maka perlulah Nabi ni dimotivasikan. Caranya apa? Caranya Allah bawa berjalan. Subhanalladzi asra makna bawa berjalan, bukan Nabi berjalan sendiri.
Sebab tu ulama kata, kalau kita tension, kalau kita stres, boleh kita buat berjalan, boleh. Dulu tak boleh PKP kan. Sekarang bayar dah. Pekerjaan tak halang dah. Nak pergi Langkawi mana ke, nak pergi Pangkor mana ke. Kalau ada suami, begitu abang, saya ni stres lah bang, jom kita berjalan. Boleh. Memang itulah. Tak. Cumanya Nabi ni berjalan dari mana ke mana? Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tengok tempat dia, daripada tempat rumah Allah ke rumah Allah, koma minal Pangkor ila Langkawi. Itu biasa tak? Tak apalah tu. Tapi bila ceritanya bawa berjalan, maka dikatakan Allah Ta'ala membawa Nabi berjalan pada waktu malam, lailan, pada waktu malam. Asra ni bawa berjalan, Isra. Subhanalladzi asra. Isra itulah. Isra ni berjalan malam. Tak, kaum suami, tak ramai pula kaum suami. Kalau rumah marah, tanya, abang nak ke mana pula ni bang? Pukul 10, pukul 11, khabar kat dia, abang nak Isra. Dari segi bahasanya betul. Dari segi bahasa betul. Sebab apa? Isra ni berjalanan waktu malam. Nak pergi lepak kedai mamak ke apa, balik pukul 12 ke, balik pukul 1 ke, lewat abang balik. Biasalah Isra. Biarlah malam. Itu dari segi bahasa. Baik, Allah bawa Nabi berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Masjidil Haram lepas isyak, dalam kitab sebut lepas isyak, tengah bersantai-santai itu. Tak, maka malaikat pun datang ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram, bawa berjalan menaiki Burak. Burak ni apa? Burak ni daripada perkataan barqun. Kalau nak ajar Burak, bara alif qaf, bara alif qaf, Burak, daripada perkataan barqa. Buka surah Al-Baqarah, kan ada perkataan wara'du wa barqa. Pernah dengar nama tu? Pernah dengar ayat tu? Ada kan ayat tu kan? Wara'du wa barqa. Dia qalqalah situ. Wara'dun kilat. Wara'dun guruh. Wara'dun guruh, wa barqa makna kilat. Daripada perkataan barqa, kilat inilah dinamakan buraq, kilat. Apa kena menggunakan kilat? Kilat ni kan pantas. Tanya cikgu sains, tak sepantas kilat. Tak, kilat bukan laju macam kereta. Kereta tak laju sangat, kereta api tak laju sangat, kapal terbang tak laju. Tak, sepantas cahaya. Tu istilah sainsnya. Kilat tu cahaya lah, pantas laju. Itulah namanya buraq. Macam mana rupanya? Rupanya nak kata keldai tak keldai, nak kata kuda tak kuda, nak kata baral pun tak baral. Tahu baral? Tak, baral bahasa Arab Melayu pun baral juga kot. Tak. Maka kalau benda ni tak ada contoh, susah nak terang. Betul tak? Benda tak ada contoh ni susah nak terang. Jadi borak macam mana rupanya, wallahu alam tu. Kalau ada contoh, senang kita nak cerita. Tak? Macam dia tu, dapat menantu lah, baru kahwin, pengantin perempuan lawa tak? Lawa macam Mira Filzah, contoh. Kalau ada contoh boleh kita sebut. Contoh lah, macam Mira Filzah. Sebab apa? Ada contoh. Tapi borak ni tak ada contoh. Nak kata kereta, bukan kereta, jauh sangat dengan kereta tak? Benda tak ada contoh, nak terang macam mana? Jadi jawapan paling selamat, wallahu alam. Jangan ada lebih-lebih benda gaib ni. Sebab borak ni binatang tunggangan, kenderaan dalam syurga. Benda dalam syurga ni rahsia Allah Ta'ala. Bidadari dalam syurga macam mana? Rahsia, tunggu masuk lah. Sungai dalam syurga macam mana? Rahsia, tunggu masuk lah, insya-Allah. Amin kita semua. Apa lagi? Arak yang tak mabuk. Arak tu nikmat syurga. Ada sungai lagi, macam mana rasanya? Tak jauh. Tunggu masuk dalam syurga lah. Sebab benda dalam syurga ni nikmat rahsia. Koma orang Taman Selistia nak tunggang borak, boleh tak? Boleh, tunggu dalam syurga lah. Tunggangan kepada ahli syurga. Laju, maka Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam naik dengan Jibril.
Laju sampai ke Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddis. Dah, jadi Allah sebut lailan, perjalanan waktu malam menuju Allah Ta'ala. Ada ulama sebut kelebihan malam. Kelebihan malam dalam 24 jam, saat hak paling berharga, saat hak paling rapat dengan Allah, 2/3 malam, lepas pada 2/3 malam. Lebih kurang tengok waktu subuh, dia bergantung pada waktu subuh lah. Sekarang subuh lewat, mungkin lewat sikit kot, pukul 4 macam tu. Bangunlah pukul 4, pukul 5, 4 pagi, 5 pagi. Orang putih kata 4 pagi, 5 pagi, tapi hakikatnya malam. Istilah agamanya malam. Malam ni ada kelebihan dia. Waktu bulan Ramadan, bulan Ramadan ada apa? Malam juga, Lailatul Qadar. Kita akan masuk sehari dua lagi kita akan masuk Syaban. Syaban pun ada kelebihannya, nisfu Syaban, malam nisfu. Malam ni amat-amat ada kelebihan. Ambil kesempatan waktu malam, berdoa, bertahajud, berqiyamul lail, berbaca Quran, ujung-ujung malam. Baik, orang tanya, kenapa Isra? Isra ni kena faham perjalanan darat. Perjalanan darat daripada mana? Mekah ke Palestin. Palestin tu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adanya Masjidil Aqsa di Palestin. Kenapa? Kerana pertama ialah untuk mengenang saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena kenal Nabi. Kata sayang Nabi, takkan tak kenal. Tak kenal maka tak cinta. Macam mana nak cinta? Nak kena kenal. Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim ni orang Arab. Nabi Ibrahim kahwin ramailah. Yang pertama Hajar. Maka susur galur daripada isterinya Hajar, lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Itu di Mekah. Maka lagi seorang isteri Nabi Ibrahim bernama Siti apa? Alhamdulillah. Kalau bodoh aku Siti Nurhaliza jawabnya. Jawab betul. Siti Hajar ni Arab. Siti Hajar melahirkan Ismail. Daripada Nabi Ismail melahirkan keturunan orang-orang Arab. Yang kedua, isteri Nabi Ibrahim yang kedua ialah Siti Sarah. Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak. Itulah keturunan. Ishak melahirkan Nabi Yaqub. Yaqub melahirkan 12 beradik. 12 beradik itu namanya Bani Israel. Markas dia di mana? Di Baitul Muqaddis. Kata ulama, dia ada kena mengena soal keturunan Nabi Ibrahim tu. Masjidil Aqsa di Mekah. Maka Allah Ta'ala perjalankan ke Baitul Muqaddis di Palestin untuk mengenang saudara-saudara. Di situlah Baitul Muqaddis, bumi Palestin, lahirnya ramai Nabi. Kebanyakan Nabi daripada kalangan Bani Israel. Bermula dengan Nabi Yaqub lah. Nabi Yaqub bin apa? Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yaqub ni 12 anak dia tu. Nabi Yusufnya, Nabi Bunyaminnya. Hak jadi Nabi 2 orang lah. Hak tak jadi Nabi, Yahuda bukan Nabi. Hak tu dia panggil Yahudi tu. Ruben, 12 beradik tu. Maka daripada susur galur itulah lahirnya Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Daripada kalangan Bani Israel. Dia punya markasnya di mana? Di Baitul Muqaddis. Maknanya jaga kaum kerabat ni penting. Ingat susur galur nenek moyang kita penting. Ada kaum kerabat ni, jangan bergaduh adik-beradik. Jangan bergaduh. Dalam Quran kan Allah gandingkan wabil walidaini ihsana wadzil qurba. Buat baik pada mak ayah dan buat baik pada kaum kerabat, termasuk adik-beradik. Hari ni orang bergaduh adik-beradik tu biasa, sama menyaman, ada tak? Ada. Abang bergaduh dengan adik, adik bergaduh dengan kakak bergaduh macam-macam. Waliyadzubillah. Jagalah hubungan kerabat kalau kita nak ambil pengajaran daripada Isra Mi'raj. Bukan saja-saja Allah pilih Masjidil Aqsa tu, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan Masjid Negara, bukan Masjid Putrajaya, bukan Masjid Naim, Masjidil Aqsa. Maka perjalanan darat berlakulah dengan menaiki Burak. Maka peliklah benda tu, berlaku satu malam perjalanan jauh. Mi'raj lagi. Mi'raj mana naik ke langit? Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampailah Sidratul Muntaha. Maka ternyattalah benda tu benda ajaib. Maka orang beriman, dia tak ada masalah. Sebab tu bila Nabi patah balik ke Mekah dalam satu malam yang sama, apa kata Abu Bakar? Sadaqta ya Rasulullah. Tu yakin, iman tu.
orang macam Abu Bakar. Tak ada masalah. Nabi cerita berjalan ke Palestin, Nabi cerita berjalan naik ke langit. Abu Bakar kata apa? Sadaqta, benar, aku tak ragu pun. Itu Abu Bakar. Hak Abu Jahal, sebab tu kita kata hak iman bertambah iman, hak beriman makin mantap iman, hak kafir bertambah kafir, hak menafik bertambah menafik. Oh gila apa Muhammad ni, kata Abu Jahal. Oh gila Muhammad ni berjalan ke Mekah, ke Palestin, naik ke langit ni karuk maruk dongeng ni, gila Muhammad ni. Oh sudah, hak kafir bertambah kafir. Allahu Akbar. Sebab tu pengajaran pertamanya ialah yakin benda pelik ini berlaku dengan iradat dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya laju sikit nak habiskan 5 ni. Yang kedua, kata para ulama, apabila kita ambil pengajaran hikmah daripada Al-Isra' wal Mi'raj, ialah ia soal berkaitan dengan penyucian hati. Soal hati ada berkait juga. Nombor 1 tadi pun hati juga, iman dah, keimanan, keyakinan pada Allah tu pun hati juga. Yang kedua soal penyucian hati, ataupun dalam bahasa Arabnya tazkiyah an-nafs. Pernah dengar perkataan tazkiyatun nafsi? Tazkiyah bersebut betul-betul tazkiyah, bukan takziah. Tu beza. Jangan duk keliru. Takziah lain. Takziah apa takziah? Orang meninggal lah. Kalau takziah tu orang meninggal. Ini bukan takziah, ini tazkiyah. Apa makna tazkiyah? Penyucian hati, bersihkan hati, murnikan niat hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Apa kena mengena dengan Isra' Mi'raj, Ustaz? Sebab ingat tak cerita ketika Nabi di Mekah bawa ke Isra'-nya, perjalanan Isra' sampailah ke Baitul Muqaddis. Sebelum naik ke langit, sebelum menempuh perjalanan udara, Isra' tu perjalanan darat. Sebelum menempuh perjalanan udara, apa Jibril buat? Jibril membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril belah dada, operate lah kita kata mudah-mudah. Kali ke berapa ni? Kali kedua. Bila kali pertama? Zaman budak. Zaman budak kita tak ceritalah. Zaman kanak-kanak, ketika Nabi kanak-kanak dah belah dah. Masa tu belum jadi Nabi lagi. Nabi menjadi Rasul ketika umur 40. Ketika dibelah kali kedua ni, bila kali kedua? Kali pertama zaman kanak-kanak, masa budak lagi, umur 6 tahun, 7 tahun. Yang ni udah jadi Nabi dah ketika umur 50 ni. Peristiwa Isra' Mi'raj berlaku ketika Nabi umur 50. Belah lagi sekali dadanya. Kenapa? Jibril ambil hati, basuh dengan air Zam-Zam. Subhanallah. Tak payah tanya dah macam mana operate tu, pakai apa, tak payah lah. Tak pakai laser ke, pakai teknologi apa, tak payah tanya. Itu kerja Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Maka Jibril membelah dada Nabi, dibasuhnya hati Nabi dengan air Zam-Zam, disucikan hati Nabi. Sebab apa? Kamu Muhammad akan menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simboliknya apa? Apa kaitan dengan kita? Adakah Jibril belah dada kita? Tak mungkin Jibril mari kat kita belah dada. Melainkan kita sendiri kena belah, bukan maksud belah lah, mana kita sendiri kena bermuhasabah. Hati kita bersih tak bersih untuk menempuh Allah Ta'ala, untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Bila nak bertemu Allah? Mati esok. Bila mati? Wallahu alam, masing-masing usia lah. Saya 40-an, tuan-tuan mungkin 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. Mungkin muda pada saya. Dia mati bukan kira umur. Jadi nak mati, bila mati jumpa siapa? Sebab tu mati ni kadang-kadang guna perkataan mati, kadang-kadang guna perkataan meninggal dunia, kadang-kadang menggunakan perkataan hembus nafas terakhir, kadang-kadang guna perkataan kembali ke rahmatullah. Kembali ke rahmatullah, jumpa siapa? Jumpa Allah. Maka cek hati. Ada lagi tak penyakit hati? Penyakit hati ni dua jenis. Yang pertama dipanggil dua jenis penyakit hati yang bersifat rohani, iaitu tiga beradik pula. Tiga beradik saya selalu sebut kufur, syirik, nifaq. Hak ni hak rohani, penyakit hati hak bersifat rohani.
Kalau ada kufur, na'udzubillah, dia kafir. Kalau ada syirik, na'udzubillah, Allah tak terima amalan dia. Syirik, macam-macam syirik ujung zaman ni. Tak? Saya nak ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan, puan-puan. Mungkin tuan-tuan ada hak dah bersara ke, dah pencen ke, tapi anak-anak mungkin. Ada satu kuliah, saya lupa ustaz mana, tapi dia sebut tu memang hujahnya mantap. Dia kata siapa-siapa berpegang kepada, kebetulan ada rakaman, cantik lah rakaman ni dah. Siapa-siapa pegang pada kita ni udah hoja kerajaan, terjamin masa depan, hati-hati. Pernah dengar perkataan tu? Kalau nak terima menantu kan, hoja apa, bakal menantu kerja apa? Boyfriend tanya anak dah. Tanya anak, boyfriend kamu tu kerja apa? Tak, kerja biasa-biasa je bah. Kalau kerja kerajaan, terjamin masa depan. Hati-hati. Ada pencennya. Kalau PKP pun tak lapor lah, kata dia tak kebulu lah kalau PKP nya gaji masuknya. Hati-hati. Hati-hati. Ni penyakit apa tu? Penyakit rohani kepada hati tu. Nak kena jauhi daripada kufur, jauhi daripada syirik. Bukan kerajaan menjamin makan minum kita, bukan gaji tetap, bukan pendapatan bulanan menjamin gaji kita, menjamin makan minum kita. Allah Ta'ala. Ya betul, kita tak nafilah benda tu, tapi jangan sampai letakkan benda tu sebagai satu bentuk i'tiqad. Hak tak kerja kerajaan, kebulu ke dia? Hak meniaga sendiri, kebulu ke dia? Itu pula nilaiannya jauh daripada kebenaran. Tiga serangkai tadi, na'udzubillah. Jangan ada kufur, jangan ada munafik, nifak, jangan syirik pada Allah Ta'ala. Yang kedua, penyakit hati ni yang dipanggil oleh, yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin pun ada. Apa dia? Sifat mazmumah. Tolong buang. Saya bercakap untuk saya sendiri, tolong buang. Campak ke dalam sungai Perak ni, hanyut perangut je. Sifat-sifat mazmumah, buang jauh-jauh. Apa dia? Hasad, dengki, dendam, sombong, takabur, riya, ujub, sum'ah, macam-macam lah, banyak lah. Hikdu, dendam. Ada orang berdendam sampai 7 keturunan, ada orang hasad, ada orang sombong, ada orang bongkak, ada riya, ada ujub, macam-macam penyakit hati mazmumah. Buang. Kalau nak mati, memang semua akan mati pun. Bila mati menghadap Allah, takkanlah nak bawa hati yang kotor, hati yang rosak. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari itu, hari akhirat. Hari di mahsyar, hari kebangkitan. Allah tak tengok kayamu dari mana kayamu. Hartamu Allah tak tengok pun. Mu kaya ke, mu ada saham ke, ada kebun luar ke, ada macam-macam company ke, kaya berjutawan ke, aku tak tengok dah. Wala banun, anakmu ramai mana aku tak kira, pengaruhmu besar mana aku tak peduli, penyokonmu ramai mana aku tak tengok. Habis tu Allah tengok apa? Man atallaha biqalbin salim. Tu Allah tengok qalbin salim. Apa makna qalbin salim? Hati yang sejahtera, hati yang bersih, tak ada syirik, tak ada ragu pada Allah, tak ada kufur, tak ada munafik, dan tak ada mazmumah. Tak ada mazmumah, tak ada hasad dengki. Contoh, orang Melayu biasa hasad dengki. Minta maaf lah, orang Melayu, aku pun orang Melayu juga. Apa mana hasad dengki? Hasad dengki ni dia sakit hati sehingga dia nak menghancurkan nikmat orang yang dapat nikmat tu. Dalam kitab hadis 40 pun ada sebut dah. Nabi kata la tahasadu, jangan hasad dengki. La tahasadu, jangan berdengki. Maka ulama mensyarahkan apa makna dengki. Dengki ialah, hasad ialah berusaha sungguh-sungguh untuk pisahkan nikmat pada orang yang didengki itu. Dia usaha. Contoh dia dengki kawan tu niaganya maju. Dia usaha. Lagu-lagu mana pun aku nak pedajai kedai dia. Dia jumpa bomoh lah, dia buat apalah, dia santau lah, ilmu hitam kau, sihir kau. Ini dua dosa. Dosa pertama syirik. Ilmu hitam, sihir itu syirik. Dosa kedua dengki. Itu nama hasad dengki. Dengar ceramah Isra' Mi'raj bukan main lagi, tiba-tiba ada lagi dengki. Wa'iyadzubillah. Maka bersihkanlah hati.
Bersihkanlah hati. Tak ada dengki, tak ada dendam, tak ada dia punya penyakit-penyakit itu. InsyaAllah bila kita mati nanti menghadap Allah, Allah sebut dalam Quran, man atallaha biqalbin salim. Siapa-siapa mati menghadap aku, bawa hati sejahtera, hati bersih daripada syirik-syirik dan penyakit-penyakit hak tak selayaknya ada pada seorang mukmin. Sebab tu kan, kalau kita baca kisah bagaimana ketika Nabi dimi'rajkan, malaikat bawa Nabi dua bekas. Ada riwayat tiga. Tak apalah, dua ke tiga tu kita terima dua-dua sekali. Dua bekas, tiga bekas. Yang pertama, bekas pertama arak. Dihidangkan arak. Yang kedua dihidangkan susu. Yang ketiga dihidangkan madu. Maka tiga-tiga ni sebelum bermi'raj, sebelum naik ke langit, Nabi pilih apa? Nabi memilih susu yang warna putih bersih, susu lambang kesucian, susu putih lambang fitrah. Itulah agama Islam, itulah tauhid kebenaran. Nasib baik Nabi tak pilih arak. Memang pun Nabi takkan pilih arak, sebab arak tu lambang najis arak, kekotoran, kebatilan, kesesatan. Dan Nabi juga tak pilih madu. Dalam riwayat menyebut madu kerana madu tu melambangkan kemanisan dunia. Ada dunia, sedapnya dunia ni, seronoknya dunia ni. Madu kan manis, sedapnya duk atas nikmat. Mana jangan terpedaya dengan dunia. Pilihlah. Nabi memang pilih susu yang putih, lambang kebersihan, lambang fitrah. Itulah Islam, tauhid. Tidak ada benda-benda yang mengotori tauhid, tidak ada syirik dan sebagainya, kerana hati Nabi bersih. Dua. Yang ketiga, nak ngabihkan lima ni saya masuk yang ketiga. Yang ni panjang, tapi tak apa, saya akan ringkaskan. Yang ketiga disebut oleh ulama berkaitan dengan hikmah pengajaran Isra' Mi'raj ialah kena letak diri kita rasa istimewanya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran Isra' Mi'raj, kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebihnya Nabi Muhammad, dan kita umat Muhammad ni ada kelebihan ni juga. Sebab tu kena hargai, kena appreciate. Kena hargai, kena appreciate, kena yakin memang kita ni ada kelebihan, kena mensyukuri nikmat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat hak masuk syurga. Umat-umat dulu beriman setara mana pun, umat Nabi Ibrahim ke, umat Nabi Nuh ke, umat Nabi Yusuf ke, umat nama-nama Nabi ke, dia takkan masuk syurga, melainkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu masuk syurga. Dan orang pertama masuk syurga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apa yang berlaku. Nabi sampai di Baitul Maqdis, Nabi solat 2 rakaat. Nabi solat 2 rakaat, dan siapa di belakang Nabi? Nabi menjadi imam. Di belakang Nabi ialah para nabi-nabi terdahulu. Imamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Muhammad pun ada lebih dia. Sampai ada riwayat menyebut Nabi Musa jealous. Jealous tak apa, bukan dengki dengki tadi sifat. Nabi Musa dia bukan dengki, cuma dia jealous. Jealous lain, cemburu lain. Kalau dengki dia berusaha nak hapuskan nikmat orang. Kalau jealous tak apa, setakat cemburu noktah kat situ. Tak, Allah aku jealous dia, rumah dia besar, cemburu aku. Tak apa, noktah setakat tu. Kalau hak dengki, dia pergi bakar rumah kawan tu. Hak tu dengki. Nabi Musa alaihissalam, maka daripada hatinya rasa cemburu padamu, tak, wahai Muhammad, kerana ramai umatmu masuk syurga. Nabi Musa umat dia apa? Bani Israel. Bani Israel ramai tak beriman. Dalam Quran sebut Nabi Musa umat dia Bani Israel minhumul mu'minun, ada hak beriman tapi ramainya wa aktsaruhumul fasiqun. Tu umat Nabi Musa. Maka jelaslah Muhammad, istimewanya kamu Muhammad, umat kamu ramai masuk syurga, kamu sendiri pun masuk syurga orang pertamanya. Maka kita kena rasa lebihnya kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi naik langit demi langit, langit demi langit. Saya sebut secara ringkas. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Maka Nabi Adam akan bagi, apa kata Nabi Adam? Nabi Adam kata, wahai Muhammad, kamu akan diuji dengan orang terdekat kamu. Sebenarnya perjalanan Mi'raj, naik langit demi langit, bertemu dengan nabi-nabi ni, motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada abang-abang senior dia, kalau istilah kita hari ni lah.
Istilah bahasa kita mudah-mudah, abang-abang senior dia. Hak satu pangkat dengan Nabi. Nabi Adam pun Nabi dah. Langit pertama, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Tu abang-abang senior lah tu. Maka sudah tentulah nasihat kepada adik. Dia kata, mu teruskanlah perjuangan. Biasalah ujian tu, orang marah, kau orang maki hamun, kau orang tak terima ke biasa. Lebih kurang tu lah dia punya nasihatnya. Langit ke berapa lagi? Langit ke-6 Nabi Musa alaihissalam. Langit ke-7 kemuncaknya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi peristiwa pertemuan dengan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni, kita kata abang-abang senior ni, mereka memberikan motivasi, teruskan wahai Muhammad, berdakwahlah, berjihadlah, ajaklah orang pada Islam, ajaklah orang pada la ilaha illallah, teruskan. Ujian ke, cabaran ke, itu biasa, kena sabar. Tenang hati Nabi kan, dapat motivasi, tenang, jumpa abang-abang senior. Nabi Adam kata, wahai Muhammad, kamu akan diuji oleh kaum kerabat kamu. Betul sungguh. Hak lawan dia, pak saudara dia, Abu Lahab. Sebagaimana Nabi Adam pun ada anak-anak dia hak kita kata bukanlah nak menentang, macam cerita Qabil dan Habil kan, sampai berbunuh-bunuhan anak dia sendiri buat perangai. Itu Nabi Adam. Maka dia nasihat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu akan ditentang oleh orang kampungmu sendiri, kaum kerabatmu sendiri, pak saudara sendiri, hak lawan Abu Lahab. Itu nasihat daripada abang-abang senior, para rasul dan nabi di langit 1 sampai langit ke-7. Kemuncaknya langit ke-7, atas langit ke-7 ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di mana? Di Sidratul Muntaha. Ini peristiwa Mi'raj. Keistimewaan Nabi sampai naik ke langit, naik ke tempat bertemu dengan Allah Ta'ala tidak berlaku pada nabi-nabi lain. Kalau nak tahu cerita Mi'raj ni, ramai tak tahu ni. Tak. Kalau Isra' Mi'raj, surah Isra' aja. Sebenarnya surah Isra' tu Isra' lah. Mi'raj mana cerita dia? Kalau betul RM10. Surah apa Mi'raj? Surah apa Mi'raj? Surah apa? Cerita Mi'raj ni surah apa? Surah, saya nak sebut surah An-Najmu. Ayat 11, juzuk yang ke-27. Kalau ada masa rajin buka lah. Saya ulang sekali lagi, kalau nak baca ada kisah Mi'raj, walaupun tak detail, sikit je tapi ada. Surah An-Najmu, juzuk 27, ayat yang ke-11. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ayat 11, 12, 13, 14. Ada masa buka lah, rujuk lah. Inda sidratil muntaha, Nabi naik ke langit. Allah cerita lagi sampai ke sidratul muntaha, jumpa Jibril dalam bentuk Jibril yang asal. Jibril ni malaikat. Kadang-kadang Allah hantar bentuknya orang. Kan banyak dalam Quran, Nabi Ibrahim masak lembu panggang, buat daging panggang. Kan ada cerita surah apa tu, saya lupa surah apa. Tak, Nabi Ibrahim dia panggang daging, nak jamu tetamu mari ni Sebab tu kita antara pahala besar memuliakan tetamu. Kalau saya pergi rumah tuan-tuan, akak-akak sekalian, paling kurang tak tu melawak je lah dah. Muliakan tetamu. Nabi Ibrahim muliakan tetamu, dia panggang daging panggang. Siapa datang? Siapa tetamu dia? Malaikat. Walaupun rupa orang. Walaupun rupa orang. Nabi Ibrahim mereka awal dia tak tahu. Dia tak tahu yang malaikat datang tu. Tapi dia tak kira siapa. Okey, makan daging panggang. Tapi malaikat dia tengok, lain macam je, dia tak sentuh makanan tu. Tetamunya tak sentuh daging panggang tu. Walhal kalau biasa-biasa, orang biasa-biasa, lambat suruh lah kalau aku kebalunnya. Rupanya malaikat memang tak makan, betul tak? Malaikat mana makan? Malaikat tak makan, tak minum, tak kahwin, tak tidur. Sebab malaikat alam lain, dia tak ada nafsu.
Jadi kadang-kadang malaikat ni rupanya rupa orang. Tetapi ketika kisah ini disebut oleh para ulama, ketika Nabi bertemu dalam peristiwa Isra Mi'raj, rupa Jibril tu Nabi tengok rupa asal. Rupa asal macam mana? Ada sayap. Besar tak payah cerita lah. Kan ada riwayat menyebut sayap Jibril sekali dibentangkan maka tertutuplah planet bumi. Bukan macam sayap ayam. Enggak, bukan macam sayap kapal terbang. Ni sayap Jibril. Jadi kemuncaknya sampailah naik ke atas sehingga Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Ta'ala. Ada satu isu yang ulama tidak sependapat. Orang tanya, Ustaz, Nabi naik ke langit, Nabi tengok tak rupa Allah? Nabi tengok tak Allah? Bila naik ke langit, jumpa Allah ni dalam istilah melihat zat Allah ataupun tidak? Jawabnya dua pandangan. Yang pertama mengikut Aisyah radhiyallahu anha. Ulama kata Aisyah ni terkejut, meremang bulu roma. Kata siapa-siapa kata Allah, siapa-siapa kata Nabi tengok Allah, terkejut dia, meremang bulu roma. Sebab tak ada siapa boleh melihat Allah. La tudrikuhul absar. Dalam Quran sebut la tudrikuhul absar. Tak ada satu mata, mata siapa pun, mata Nabi sekalipun tidak boleh melihat Allah dalam alam dunia. Alam syurga cerita lain, alam syurga tu cerita lain. Maka Aisyah terkejut. Aisyah, siapa berani kata Nabi naik ke langit Mi'raj tu Nabi melihat zat Allah? Tidak sama sekali. Tak, zat Allah tidak boleh dilihat. Habis tu nampak cahaya ke apa ke, itu pandangan ulama, panjang cerita pula. Cuma pandangan Ibnu Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita hormatlah. Ibnu Abbas kata nampak Allah. Itu pandangan berbeza. Tuan-tuan nak pegang yang mana silakan. Kalau saya peribadi saya lebih cenderung memilih pandangan Aisyah radhiyallahu anha, memang tidak boleh melihat Allah. Naik ke langit itu cerita lain, jemputan Allah itu cerita lain, tapi lihat zat Allah tidak sama sekali. Mengikut Aisyah hanya dapat dilihat dalam syurga, alam syurga nanti. Jadi yang ketiga ni tuan-tuan, saya ringkaskan, rasa syukurnya aku jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan Nabi berbanding dengan nabi-nabi lain. Jadi kita ambil kesempatan menyambut Isra Mi'raj ini, kita nak berazam, bertekad banyakkan selawat ke Nabi, banyakkan melaku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita cinta, kita betul-betul hargai aku ni umat Nabi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, Allah sebut dalam surah Ali Imran. Kamu umat terbaik. Jadi orang hak baca Isra Mi'raj tiba-tiba perangainya sama juga, tak ikut Nabi, tak suka kepada sunnah Nabi, maka tak ada faedah lah sambut Isra Mi'raj. Melainkan kita nombor 3 ni merasakan bahawasanya kita amat-amat rasa kita ni amat-amat syukur. Dan tanda syukur itu kita betul-betul berjuang untuk menjadi, bermujahadah untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keempat. Yang keempat, saya laju sikit, masa tidak mengizinkan, 1.5 jam dah ni. Yang keempat, kata para ulama, pengajaran Al-Isra wal Mi'raj ialah ambil berat. Ingat ancaman-ancaman, amaran-amaran azab kepada pelaku-pelaku dosa. Wa niyadzubillah. Hak ni hak Allah bagi tengok ni. Linuriyahu min ayatina. Ayat tadi kan? Subhanalladzi asra, aku bawa berjalan, jalan pula waktu malam, naik ke langit tu lah. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk dipertontonkan, ditayangkan. Wahai Muhammad, tengok ni. Tengoklah wahai Muhammad. Apa dia? Antaranya azab. Hak ni kena ambil pengajaran. Takut-takut kita, na'udzubillah lah, azab neraka. Nikmat pun ada. Nikmat saya tak nak cerita lah. Kalau nak cerita nikmat, antaranya nikmat apa? Nabi tengok nikmat orang yang bercucuk tanam. Elok je tanam, terus dapat hasil. Hebat ahli syurga tak? Itu nikmat. Tanam dapat hasil, tuai terus dapat hasil. Kata Jibril, itulah ahli syurga. Atas dunia dulu banyak sedekah. Tu kita perbanyakkan sedekah. Satu kebaikan sedekah Allah bayar 700. Bayang.
Ada tak skim cepat kaya setara tu? Ada. RM1, oh pahalanya Allah akan balas RM700. 700 kali ganda. 700 kali ganda. Mana qasad, tidak akan rugi harta orang yang bersedekah. Maka digambarkan linuriyahu, Allah tunjuk, wahai Muhammad, tengoklah syurga. Dalam ahli syurga tu apa? Oh hebat nikmat dia. Elok je tanam, tuai terus. Hasilnya rupanya itu orang yang banyak bersedekah. Maka untuk saya, diri saya sendiri banyakkan bersedekah, diri tuan-tuan pun banyakkan bersedekah. Itulah nikmat dalam syurga. Lalu Nabi pun terbau wangi, sedapnya bau. Tanya Jibril, bau apa tu? Bau kubur Masyitah. Masyitah tu bukan nama dia, pangkat dia, jawatan dia. Yang tu pun satu hal juga. Kita duk ingat nama dia tak? Masyitah. Masyitah tu bukan nama dia. Nama dia apa? Wallahu alam. Habis tu masyitah tu apa? Masyitah tu pangkat dia. Apa makna masyitah? Tukang sisir. Daripada perkataan mishtun. Mishtun tu apa? Sikat. Sikat. Mishtun, sikat. Hak tukang sikat, masyitah. Dia sikat rambut siapa? Fir'aun. Sekali terpelanting, dia kata apa? Pernah dengar cerita tu? Subhanallah, apa? Allah dah. Maka dia pun terkejut lah. Maka mu ni, pendek cerita, oh mu ni beriman ya, bukankah aku Tuhan? Fir'aun kan mengaku Tuhan. Dipendekkan cerita, dihukum. Hukumnya apa? Rebuh. Tahu rebuh? Subhanallah. Itu orang beriman. Masyitah. Masyitah bukan nama dia. Masyitah, tukang sikat rambut. Maka dicampak ke dalam air rebusan, mati syahid. Maka di akhirat nanti wangi. Kubur siapa? Kubur masyitah. Hari ni kalau kita pergi kubur, bau wangi dah. Kalau wangi lari dah. Bau apa pula dah. Hak tu nikmat. Saya nak sebut azab. Azabnya yang pertama, banyak saya sebut sikit lah. Yang pertama ialah Nabi melihat ahli neraka berkuku panjang. Panjang luar biasa. Bukan panjang macam orang kita ni. Pun ada juga orang jenis simpan kuku tu. Sedangkan simpan kuku ni, iyalah nak kata haram tak berani lah, tapi menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Kuku ni Nabi suruh potong, bukan simpan. Tapi orang nak simpan kuku hari ni pun setakat tu je lah panjangnya. Tapi ahli neraka panjang kukunya luar biasa. Dan kuku tu pula daripada tembaga. Tahu tembaga? Kuku tembaga yang panjang itu dicakor-cakornya muka dan dada, muka dan dada. Itulah kerjanya pagi petang siang malam. Bayang, bayang pun takut dah. Waliyahzubillah. Oh, tak ada kerja lain ke ahli neraka, itulah kerjanya. Dicakornya berdarah, mukanya, dadanya, mukanya, dadanya, dihidangkan pula makanan dalam neraka. Apa dia makanan dalam neraka? Mana ada nasi biryani gam? Tak ada. KFC neraka tak ada. Bangkai. Makanan dalam neraka antaranya disebut dalam hadis itu bangkai. Dan sifat makanan neraka la yusminu wa la yughni min ju'. Surah surah apa tu? Surah Al-Ghasyiyah. Allah sebut dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan dalam neraka tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan. Nak kata bagi protein ke, bagi zat ke, bagi vitamin, tak, bukan jenis tu. Nak kata kenyang, tak. Habis tu makanlah kamu bangkai, seksa bertambah-tambah, laparnya bertambah-tambah. Tangan duk cakar. Malaikat pun kata kat Nabi, wahai Muhammad, mu tahu tak siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Oh, itulah dia. Na'udzubillah. Tuan-tuan, dosa ni saya pernah buat. Tuan-tuan pernah buat tak? Al-ghibah. Apa makna al-ghibah? Mengumpat. Siapa berani angkat tangan? Ustaz, saya tak pernah mengumpat. Berani angkat tangan nak tengok muka mana? Saya angkat tangan nak tengok muka mana hak berani angkat tangan, saya tak pernah mengumpat. Besar tak dosa mengumpat? Kalau besar dosa mengumpat, pasal apa kita nampak macam ringan je? Siap buat grup WhatsApp lagi. Grup WhatsApp membawang dia, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Grup WhatsApp membawang. Ramai pula ahli WhatsAppnya, bukan seorang dua. Membawang, jom kita membawang.
Mengumpat, dosa kecil ke besar? Dosa besar. Dia kaedah dia, tuan-tuan. Dosa yang disebut azab, maka semuanya besar. Sama ada hukuman dunia atau akhirat. Dosa mencuri, potong tangan. Allah sebut mencuri, potong tangan, kan? Ada hukuman tak? Allah sebut, maka dia mencuri dosa besar. Berzina, Allah kata apa? Sebat 100 kali, maka ada hukuman tu dosa besar. Ataupun hukuman akhirat macam mengumpat tadi. Ataupun orang Nabi terus terang cakap ar-rashi wal murtashi finnar, dia ahli neraka. Sudah tentulah bila kata ahli neraka, dosanya besar. Dosa apa? Rasuah. Tapi kita mengumpat. Saya baru ni kuliah subuh, tak nak sebut tempat. Saya kuliah subuh, tempat mana tak nak sebut lah, surau masjid mana tak nak sebut lah. Tajuknya sama, tajuk Isra' Mi'raj. Saya dah sebut benda ni. Saya dah sebut dosa mengumpat. Lepas ceramah, dia ajak sarapan. Tengah-tengah sarapan tu sempat lagi mengumpat. La haula wala quwata illa billah. Tadi baru je aku ceramah. Nampak tak dosa mengumpat ni orang tak rasa berat. Saya dengar je lah, dia ni nak kata tidur, tak tidur tadi. Elok je depan aku duduk ceramah pasal mengumpat Isra' Mi'raj ni. Nampak tak? Lepas je ceramah, ajak sarapan, kita sarapan, tengah-tengah sarapan tu duduk mengumpat kat orang lain pula dah. Dia ni pekak ke apa aku duduk sebut tadi? Nampak tak? Orang nampak ringan dosa mengumpat, dia tak rasa besar. Sedangkan azab dia ni, Nabi tanya apa benda tu? Itulah orang mengumpat. Apa makna mengumpat? Lupa nak bagi makna mengumpat. Mengumpat ialah zikru akha fima. Kalau dia suka tak apa. Kalau kata Pak Mat, ada ke Pak Mat? Tak apa, Pak Mat tu nama aku, nama saya. Contoh nama saya lah. Pak Mat mana? Alah, Pak Mat yang perempuan, dia soal iman. Dia soal iman taqwa. Kalau takut pada azab ni, takut dosa mengumpat, udahlah tu. Kita sembahyang baik-baik, udahlah. Apa salahnya cerita hak baik-baik? Nampak ni makcik tu, cantik pula baju dia. Mesti mahal tu. Bagus lah makcik. Beli kat mana makcik? Apa salah? Cuma cerita hak baik-baik. Pasal apa cerita buruk-buruk? Tak, mengumpat ni dosa besar. Tu belum cerita lagi orang muflis di akhirat. Muflis, apa makna muflis? Bankrupt. Pahala puasa tak ada, soal semayang tak ada, habis mana puasa. Atas dunia aku semayang lah, atas dunia aku puasa lah, atas dunia dulu masa hidup, atas dunia aku bayar zakat lah, umrah haji lah. Ya Allah, mana pahala aku ya Allah? No, pahalamu dapat kat tu. Siapa dia tu? Orang aku fitnah dulu. Pahala aku dapat tu dia. Itulah aku duk ngumpah dulu dia, aku duk fitnah dia dulu. Itulah orang bankrupt. Waliyadzubillah. Baik, seterusnya azab apa lagi? Antaranya disebut ialah orang tak semayang. Tak apalah, orang tak semayang tu biasa kita dengar dah. Walaupun riwayat tu tidak sahih, tapi kita terima juga kerana ada riwayat lain yang mengatakan itu sahih. Apa dia orang tak semayang ni? Batu hempap kepala, hancur. Allah pun perelokkan semula, hempap lagi, hancur. Hempap tu, bayangkan batu neraka, bukan batu macam belakang rumah kita, bukan batu dekat sungai, dekat pantai tu, bukan. Batu neraka ni bang. Batu ni alat azab dalam api neraka, hempap kepala, hancur. Allah elokkan semula, dihancurkan pula. Itulah pagi petang siang malam. Waliyadzubillah. Orang tak semayang. Orang tak semayang. Dalam mazhab Hambali, kafir. Mazhab kita fasik. Fasik ke kafir ke, waliyadzubillah, kita tak mau. Itu antara azab orang yang tak solat. Dan kemudian Nabi berjalan-jalan lagi dalam peristiwa Mi'raj, sehinggalah Nabi qumtu ala babin nar, aku berdiri atas pintu, aku berdiri depan pintu neraka. Ini kemuncak dia lah sebagai penutup nombor 4 ni. Qumtu ala babin nar, aku berdiri atas pintu neraka, aku berdiri depan pintu neraka. Fa idza ammatu man dakhalaha nisa, dan aku tengok ramai ahli nerakanya ialah perempuan. Ustaz Muhammad nak apa kena kami ke? Jangan salah sangka. Bukan nak perkena koma mentang-mentang anjuran Biro Muslimat yang jemput. Bukan. Kalau dekat muslimin pun ini juga saya bacanya. Kebanyakan ahli neraka itu perempuan. Orang lelaki jangan pula perasan Nabi tak sebut kebanyakan ahli syurga lelaki, bukan. Kebanyakan ahli syurga Nabi sebut apa? Orang
orang miskin. Tak apalah, itu lain. Ni, kenapa kebanyakan ahli neraka ialah perempuan? Dua dosa. Yang pertama, dosa menderhaka suami. Saya ambil kesempatan, depan saya ni ramai para isteri, ramai kaum ibu, para isteri, muhasabahlah. Jangan derhaka pada suami. Betul sungguhlah, orang Melayu dah sebut syurga bawah tapak kaki suami. Jangan derhaka pada suami. Ramai orang duk mengumpat suami. Zaman ni, zaman internet, zaman Facebook. Dalam Facebook, komen-komen perempuan kadang-kadang mengumpat suami. Maka tak peliklah Allah. Moga-moga bertaubatlah hak mana duk kata buruk kat suami tu. Tak suka kat suami, bincang dengan suami. Bincang elok-elok, cakap elok-elok. Jangan duk mengumpat cerita kat rakan sepejabat lah, cerita kat jiran sebelahnya. Laki aku tu kan popek. Itu dosa besar. Dedah aib suami. Bukan saya kata, hadis ni kata. Tak. Maka hak ni, hak jenis derhaka ke suami ni, maka dia ahli neraka. Yang seterusnya dosa apa lagi? Dosa tabarruj. Apa mana tabarruj? Makeup melampau-lampau. Hanya sepatutnya untuk suami je, sepatutnya untuk suami je, kat rumah je nak sapu 2-3 bedak 2-3 sila kalau untuk suami. Tapi luar rumah yang bertabarruj, apa lagi? Dosa masuk ahli neraka. Nabi kata dalam hadis lain, kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang, tidak menutup aurat. Bertudung tapi seluar ketat, bertudung tapi sleeveless. Ramai macam tu. Tudung ni, baju t-shirt tak ada lengan. Itu kasiyatun ariyatun. Zaman TikTok ni lagi lah. Duk joget-joget, duk rakam dalam Facebook, dalam WhatsApp, duk tayang pula. Yang aku heran, dalam grup masjid pun ada, tapi bukan masjid ni lah. JK masjid, nak apa khojah JK masjid? Duk sebar TikTok perempuan duk joget, tutup aurat tu. Macam-macam tak? Baru ni ada orang duk tayang, duk rakam, dia duk nyusu anak pun rakam. La haula wala quwata illa billah. Bila orang tegur marah. Yang dia tu gila berbenar yuk. Tak ada malu ke apa? Duk tayang, duk tengah nyusu anak. Dengan aku pun tengok, astagfirullah. Itu ceritanya. Orang hari ni nyusu anak dia tayang, bangga macam musuh orang lain pun elok je, nyusu anak tak tunjuk lah. Maka tak peliklah kita kata, bukan kita kata, Nabi kata kebanyakan ahli neraka ialah perempuan. Itulah dosa-dosanya kalau tak bertaubat. Neraka ke suami. Apa lagi? Tabarruj, dedah aurat. Maka dosa-dosa itu kita ambil pengajaran. Ya, saya lelaki, tapi saya ada isteri, anak perempuan pun ada, kakak saya, mak saya. Kita pakai nasihat. Janganlah daripada kalangan kita ni menjadi isi neraka wa'iyadzubillah, melainkan bila kita baca kisah Isra' Mi'raj, kita ambil pengajaran, takut pada adab-adab. Kerana peristiwa Isra' Mi'raj Nabi dipertontonkan adab neraka supaya kita takut neraka. Dan takut neraka ni memang sifat orang beriman. Tak takut neraka, Yahudi. Bukan saya kata, Allah kata. Allah kata apa dalam Quran? Cerita Yahudi tak takut neraka. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Tu Yahudi punya kerja. Yahudi punya ucapan, Yahudi punya ayat. Lan tamassana an-nar, tak apa kita masuk neraka pun. Tu Yahudi. Apa nak pelik masuk neraka berapa hari pun? Habis-habis 40 hari. Kata dia. Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah, kecuali hari-hari tertentu, 40 hari je. Ada ulama kata lain, ada pandangan lain kata 7 hari je. Tengok. Tu Yahudi. Kita ni kalau masuk neraka pun seminggu je, 7 hari. Ataupun ada pandangan lain, kita masuk neraka ni 40 hari je. Tak takut neraka ni sifat Yahudi. Orang beriman, dia takut neraka. Jangan kata 40 hari, jangan kata seminggu. Satu saat pun na'udzubillah. Satu saat pun tak mahu. Takut neraka ni sifat orang beriman. Baca Isra' Mi'raj, itulah. Kita tambahkan lagi takwa, kita takut neraka. Buatlah, sebab tu Nabi amat-amat banyak hadis Nabi yang menceritakan takut neraka. Nabi kata siapa-siapa makan rasuah, beri rasuah, ambil rasuah, masuk neraka. Takut neraka, tak ambil rasuah. Nabi kata mu kena takut ke neraka, walaupun amalan kamu sekecil sedekah separuh buah tamar.
Orang miskin, dia ada sebiji tu, dia nak makan. Dia bukan orang kaya pun. KFC tak ada, nasi biryani tak ada, dia ada kurma je. Tapi kerana takut neraka, dia tak makan kurma tu sebiji, dia makan separuh. Separuh lagi sedekah. Pasal apa? Takut neraka. Tu muhasabah. Tak? Walaupun kerana itu dia takut neraka, insya-Allah pahalanya besar. Sebab tu banyak doa kan, nak makan pun, nak makan, doa nak makan tadi. Ujung tu apa? Waqina adzabannar. Itu tanda kita takut neraka. Baik, sebagai penutupnya, masa tidak mengizinkan, 1 jam 45 minit dah ni. Saya tutup dengan nombor 5. Nombor 5 pengajaran kelima, yang ni memang kena sebutlah, iaitu kefarduan salat. Ni memang kena sebut. Kalau tak sebut benda ni tak sah. Kerana antara peristiwa, antara hikmah Isra' Mi'raj ialah Allah mensyariatkan salat sebagai anugerah, sebagai tiang agama, sebagai hadiah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab salat ni, kalau ibadat lain tak sampailah naik ke langit. Setakat nak suruh puasa, Jibril bawa wahyu, puasalah. Setakat nak suruh haji, Jibril bawa wahyu haji, atimul hajja wal umrata lillah. Setakat nak suruh zakat, khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum, tu dalil ayat Quran pasal zakat. Tapi solat tak cukup dengan ayat Quran, melainkan kena naik ke langit nak bagi hadiah. Apa nama hadiah tu? Solat 50 waktu. 50 bang, akak-akak sekalian. Nasib baik ada Nabi Musa kan. Kalau Nabi Musa tak nasihat lah, dengan aku pun tak semayang. Tak mampu 50 ni. Kalau kita buat matematik mudah lah, setengah jam semayang, setengah jam kan 24 jam sehari, 24 jam je sehari. Jadi kalau 50 waktu, duduk setengah jam semayang, duduk setengah jam semayang. Kalau akak-akak ni suri rumah, tak jenuh nak tumbuk sambal, semayang lu. Tak pergi goreng ikan, semayang lu. Lepas tu basuh baju, semayang pula. Tak terbuatnya. Sebab tu Nabi Musa kata, minta korang sampailah 5. Terima kasih Nabi Musa, alhamdulillah. Tu pun Nabi Musa kata, naik lagi lah, minta korang. Nabi kata, aku malu dah, cukuplah 5. Dan 5 pun ada hak tak terbuat. Betul tak? 5 pun ramai tak buat. Dan salat ini merupakan anugerah Allah. Ada satu neraka dalam akhirat nanti, ma salakakum fi saqar. Dalam Quran surah Al-Muddathir, Allah berfirman, ma salakakum fi saqar. Ahli neraka ditanya, pasal apa masuk neraka ni? Qalu lam naku minal musallin. Maka jawab, aku tak sembahyang, atas dunia aku tak sembahyang. Jaga solat untuk saya. Dan solat ni 3 benda. Yang pertama berjemaah. Yang pertama berjemaah dah. Awal waktu. Yang pertama awal waktu. Tolong jaga solat awal waktu. Kalau solat lengah-lengah tak dilengahkan, maka takut-takut termasuk dalam fawailul lil musallin. Celaka orang semayang. Siapa dia celaka orang semayang ni? Semayang tapi celaka. Antaranya ulama kata takhirus solah, melambat-lambatkan solat. Subuh pukul 7, Zuhur pukul 4, Asar pukul 6.30 contoh. Maghrib lepas drama. Selagi tak habis drama pukul 7 tu, hak ni fawailul lil musallin wal iyad billah, celakalah. Jadi awal waktu, jaga solat awal waktu. Yang kedua berjemaah. Ada muslimin 2-3 orang ni berjemaah, jaga. Sebab orang yang berjemaah ni ialah orang yang betul-betul beriman. Ada hadis Nabi, idza ra'aitumur rajula, apa nama ni hadis tu? Saya lupa hadis tu. Apabila kamu melihat seorang lelaki itu berulang alik ke masjid, maka yakinlah dia orang beriman. Akak-akak ada suami, kalau suami dah memang kaki masjid, alhamdulillah. Tapi kalau suami belum kaki masjid, boleh baca cerita ni. Abang pergi masjid, semayanglah masjid. Sebab suami pergi masjid, isteri kat semua rumah pun isteri dapat. Tak ada masalah. Isteri duduk kat rumah ke, duduk masak kat rumah ke, duduk ajar nak mengaji kat rumah ke, suami datang ke masjid, pahala tu dapat kepada isteri. Tak. Jadi semayang yang pertama ialah
awal waktu, yang kedua berjemaah hidupkanlah masjid, dan yang ketiga khusyuk. Cuba untuk khusyuk. Memang susah, tapi cubalah juga. Setakat mana kita mampu khusyuk daripada Allahu Akbar, kena faham makna bacaan, kena faham makna apa nama ni, doa iftitahnya, doa kunutnya, tahiyatnya makna apa, untuk kita dapat khusyuk. Jadi solat ini adalah hadiah daripada Allah Ta'ala. Jaga sungguh-sungguh. Sebab tu kata bijak pandai, seumpama ibu bapa bagi hadiah, nah ambil hadiah, tiba-tiba dicampok ke dalam tong sampah, bertuah punya anak, kecil hati mak ayah tak? Aku beli hadiah main lagi untuk kamu wahai anak, anak tidak hargai, dicampoknya ke dalam tong sampah. Ini anak derhaka. Maka begitulah hadiah Allah bagi special, nak panggil naik ke langit, tiba-tiba kita buat tak tahu je, na'udzubillah, tak semayang pun, tak peduli pun orang azan dan sebagainya. Maka itulah hamba yang derhaka. Wallahu alam bisawab. Cukuplah setakat tu, 1 jam 50 minit, hampir-hampir 2 jam, setakat mana saya mampu kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian 5 perkara, 5 pengajaran, 5 hikmah. Moga-moga kita baca, kita faham, kita dengar, kita amalkan, selamat kita dunia, selamat kita akhirat. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj, mukjizat yang amat-amat besar ini kita hayati, insya-Allah kita betul-betul layak mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup setakat tu. Terima kasih sudi menjemput, terima kasih sudi mendengar. Semoga perkongsian ini ada manfaatnya, dan kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum, wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis tasbih kafarah suratul Asri.